dan sebelumnya untuk program Lepas Maghrib Biar Kuliah daripada Imam Masjid dan Izzat Ibn Habis. Jadi biasanya Ustaz ni dia Rabu, di Selon ialah sirah Nabi. Kami kita teruskan lah macam biasa. Kemudian apa yang beliau sampaikan bermanfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi dengan segala macam ini disebutkan. Terima kasih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya muliakan, saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Jalan Sena, barisan manajer kuasanya, barisan pegawai suraunya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Noja, seterusnya ahli jemaah, tuan-tuan perempuan sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Jauh barat tadi. Yang tahu kuat tu tak barat tu saya dengar satu taman pusing tadi Alhamdulillah. Dua taman? Masya-Allah Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sejak kita sambut untuk tahun ini jatuhnya 12 Rabiul Awal pada 16 September kemarin, bulan 9 tahun bulan lepas. Dan sejak pada hari itu yang kebetulan hari Isnin sama macam hari lahir Nabi SAW. Maka daripada tarikh 16 September kemarin sampailah ke malam ini di pelbagai peringkat sekolah, masjid, surau, sebagainya mengadakan sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini giliran di Surau An-Nur, di taman kita ni, di apa nama, di panggil taman ni dah pula Jalan Sena. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, di sebalik kita di tempat kita lah khususnya di negeri Johor ni, sambutan Maulid itu dia memang hebat. Sambutannya tu sejak masuk dia tanggal 12 Rabiul Awal sampailah nanti mungkin nak masuk bulan Ramadan baru habis. Itu pun ada yang dia extend lagi Sambutan raya pun nanti dibuat juga sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya lah di negeri Johor ini. Sebenarnya yang tuan-tuan sedi maklum tahu orang Johor ni memang terkenal dengan apa ni kesungguhan dia untuk mengadakan sambutan Maulid ini. Alhamdulillah. Cuma tuan-tuan dan puan, di sebalik kita berarak tadi kan, biasa Maulid ni berarak lah Alhamdulillah. Saya nampak tahun ini memang meriah dengan perarakan di mana-mana tempat pun sekolahnya baik, surau ni, masjidnya tak miss tak berarak ni. Ada pertandingan ke? Tak ada. Dia sepanduk lah baru lepas saya kat sekolah Indapura pun berarak juga sekolah pun berarak juga. Alhamdulillah. Ini satu orang kata syiar kita kita nak zahirkan menyambut kepada Rasul itu dengan kita berarak, dengan kita selawat, dengan spanduk yang kita tulis macam-macam lah nak sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu caranya. Itu salah satu cara.
Tetapi untuk muhasabah kita bersama, tuan-tuan dan puan, dalam sambutan maulid yang kita dah sambut banyak kali ni, kalau negeri Johor ni setahun itu mungkin kita lah, kalau para ustaz tu gerempol lah, jemputan ceramah tu kadang-kadang sebulan tu berbelas-belas jemputan kan. Yalah, selain daripada saguatinya yang lebat kan. Ni cerita Pak Ustaz lah nanti tuan-tuan kita sentuh juga. Makan ni boleh tahan kan? Malam ni apa? Kambing ni? Mana tak? Manalah ustaz-ustaz ni nak diet? Lupa kalau diet Selain daripada kita sambut maulid itu, selain daripada perubahan fizikal yang berlaku pada diri kita, bila kita hadir maulid kan ada makan kan, maka fizikal badan kita pun berubah kan, daripada didi kepada bersorai sebab banyak makan je kan. Kita kena muhasabah. Sebenarnya kita sambut maulid ni untuk apa? Pernah tak kita tanya diri kita ni, dan kita bawa keluarga kita, anak-anak kita yang ada kat sini ni, pernah tak kita terangkan, jelaskan kepada anak-anak kita sebenarnya kenapa kita sambut maulid? Apa yang kita nak dapat daripada sambutan maulid ni yang kita adakan setiap tahun? Kalau tuan-tuan ni yang umur lebih pada saya ni, mungkin dah 60-70 tahun, jadi sambutan maulid ni dah berganda-ganda dah, lebih banyak lagi, berbanding dengan kalau anak-anak ni mungkin baru 3-4 tahun dia sambut maulid. Tetapi setiap kali sambutan maulid tu diadakan, nak tanya pada diri kita ni, kita ni faham tak sungguh-sungguh maulid tu apa? Cuba tanya ke anak kita ni, nanti balik kan kat rumah, Man, abang kan, adik, maulid tu apa? Tanya dia. Ataupun tanya pada diri kita sendiri, maulid tu apa dia sebenarnya? Kita takut tuan, kita bimbang juga ni, risau-risau. Kita gairah sambut maulid ni, berharap kan. Tadi berjanji kan, bunga telur ni kan. Kita takut apa? Kalau kita tak jelaskan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya pada anak-anak kita yang ada hari ni, kita bimbang. Satu hari nanti, kalau kita tanya pada anak-anak kita, apa tu maulid? Dia akan jawab apa? Maulid tu dia kata berharap. Maulid tu apa? Berharap. Sebab memang maulid kita buat negara kita ni ada berharap tu. Tak jelas ni, berharap. Berharap yang tadi jalan kan. Ataupun maulid tu apa? Nasi kambing kan dia. Ini kita kena jelaskan ni tuan-tuan Dan kita pun kena tanya pada diri kita sendiri. Setiap kali aku sambut maulid ni, apa yang aku dah lakukan? Apa yang aku dah buat? Atau apa perubahan yang aku boleh dapat setiap kali aku sambut maulid Nabi SAW pada setiap tahun. Jadi kita kena muhasabah ni. Muhasabah. Jangan kita sibuk dengan acara ritual bila orang buat kita pun nak buat kan. Sekarang ni dah trend kita tengok banyak tempat dah panggil artis, panggil apa, nak meriahkan orang datang. Baguslah kan. Jadi meriah sambutan maulid tu bulan nasyidnya dan sebagainya. Okeylah. Cuma di sebalik itu jangan kita lupa, jangan kita lalai. Kerana kalau kita hanya lihat pada sudut zahir saja, tak pergi kepada yang mendalamnya, apa itu maulid dan sebagainya, maka kita bimbang nanti generasi yang akan datang dia akan salah faham dengan sambutan maulid. Dan apabila datang ancaman-ancaman luar, yang kata kita tak boleh sambut maulid sebab dia kata Nabi tak sambut maulid, kata dia, maka generasi yang akan datang tak ada jawapan nak bagi kepada orang, kepada orang yang berdakwa, yang menuduh demikian. Sebab itu kita kena persiapkan tuan-tuan. InsyaAllah malam ini kita cubalah. Saya ni kebetulan mengajar sirah kat Surah An-Nur ni. Baru nak kata bab pertama pun belum masuk lagi tuan-tuan. Mukadimah pun tak habis lagi. Dah suruh ceramah maulid.
kebetulan Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau kita nak tanya diri kita ni yang dah sambut maulid setiap tahun ni, yang asas dulu, maulid tu apa? Maulid tu apa? Ada orang kata maulid ni atau maulid Nabi atau maulid Rasul tu birthday Nabi. Birthday tu apa? Ulang hari lahir atau ulang tahun kelahiran Nabi. Baik. Kalau kita tengok pandangan ulama, Maulidur Rasul atau Maulidin Nabi itu sebenarnya dia bukan semata-mata tentang hari atau birthday Nabi, sambutan ulang tahun kelahiran Nabi macam kita sambut tu. Dia bukan itu sebenarnya yang kita nak tonjolkan. Kalau kita sambut birthday macam mana? Kalau setahun kan sebatang lilin kan. Kalau 70 tahun 70 batang. Atas kek tu. Lepas tiup meninggal Jadi kita kena fahamkan diri kita, sambut maulid Nabi bukan macam kita sambut birthday. Pertama sebab orang sambut birthday waktu dia hidup je. Sekarang Nabi kita ada lagi dah? Nabi dah tak ada. Jadi sambutan terhadap maulid Nabi atau maulid Rasul itu kita kena faham bahawa kita bersyukur. Bersyukur kerana apa? Kerana dengan lahirnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau bulan Masihinya 20 April atau 22 April tahun 570 atau 571 Masihi. Tarikh itu, tanggal itu bukan semata-mata tarikh biasa, tuan-tuan. Tarikh lahir Nabi itu pada 12 Rabiul Awal tahun apa, Dek? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ke sebab dalam kalender ada tahun gajah. Yang kalender kat rumah, kalender Cina tu kan. Siapa tengok kan? Dia tengok dia lahir tahun 1986, tahun rimau. Macam saya tahun rimau, tuan-tuan. Alah, tu beritahu pula lahir tahun bila Ada kisah dia kenapa tahun gajah. Nanti kita cerita. Lahirnya Nabi SAW itulah titik mula perubahan dunia, tuan-tuan. Nabi lahir itu bermula pada saat itulah dunia yang telah ditinggalkan oleh Nabi Isa AS. Nabi sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW yang lahir daripada keturunan Bani Israel. Nabi Isa ni orang Bani Israel. Yang terakhir daripada Bani Israel, Nabi yang terakhir pada Bani Israel. Tapi oleh kerana Bani Israel ni perangai dia, tuan-tuan, dulu, kini dan selamanya tak berubah-ubah. Dan sampailah hari kiamat orang Bani Israel ni. Apa tahu Yahudi ni, mereka ni mendakwa bahawa mereka lah bangsa pilihan Tuhan. Mereka mendakwa bahawa mereka lah bangsa yang paling mulia. Maka oleh kerana mereka ni ada satu sikap selain daripada bangga diri dan sebagainya, mereka juga ada satu perangai. Mereka ni kalau tak suka dengan Nabi mereka akan bunuh Nabi-Nabi mereka. Ini perangai orang Yahudi. Dan termasuklah Nabi Isa AS juga nak dibunuh oleh orang Yahudi. Oleh kerana mereka dah buat perancangan nak bunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Isa AS. Kita tahu ceritanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Dan bermula pada situlah tidak ada lagi Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sampailah ke tanggal 12 Rabiul Awal ataupun pada bulan tahun Masihinya 20 April 570 Masihi. Dalam tempoh itu, tuan-tuan, berapa tahun itu? Hampir 600 tahun, 500 tahun lebih. Dalam tempoh beberapa abad itu, manusia dalam kegelapan. Dunia kita ni tak ada lagi yang menyembah Allah. Yang ada pun hanya sedikit saja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tarikh 20
April 570 Masihi itu. Dan kenapa 12 Rabiul Awal itu? Rupa-rupanya tuan-tuan, ketika orang Yahudi dia sedar, dia baca dalam kitab mereka, setelah Nabi Isa ini akan ada seorang lagi Nabi yang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Nabi ini diceritakan dengan detail dalam kitab Taurat, dengan terperinci dalam kitab Injil. Diceritakan tentang akan datang Nabi yang terakhir, Nabi akhir ini, yang akan menjadi penutup segala risalah kenabian. Dan siapa yang menjadi umat atau mengikut Nabi yang terakhir ini adalah umat yang paling mulia. Maka orang Yahudi dah tahu dah, selepas Nabi Isa Allah angkat ke langit, mereka nak kalau boleh Nabi yang terakhir ini daripada bangsa mereka sendiri, daripada bangsa Yahudi sendiri. Maka Yahudi tuan-tuan dikatakan pada tahun 70 Masihi, kita ada ni rekod-rekod ni, mereka telah buat perancangan daripada bumi Palestin, di bumi Syam, di Palestin itu mereka buat perancangan. Oleh kerana dalam kitab mereka dah beritahu dah bahawa Nabi yang terakhir ini akan lahir di Jaziratul Arab, di semenanjung tanah Arab. Dan tempat yang mereka yakin betul yang Nabi yang terakhir ini akan lahir ialah di bumi Yasrib. Bumi Yasrib ni tuan-tuan nama lama bagi bumi Madinah. Maka orang Yahudi tuan-tuan telah berbondong-bondong pindah ke bumi Yasrib pada saat itu, dengan harapan mereka nak duduk dekat bumi Yasrib dan mereka akan kahwin dengan orang yang ada, orang Arab yang ada dekat Yasrib itu, dengan harapan Nabi yang terakhir besok bila lahir akan lahir daripada keturunan mereka juga. Tuan-tuan, perancangan ini bukan perancangan yang sekejap. 500 lebih tahun mereka merancang benda ni. Sebab itu buktinya apa? Kalau kita baca kisah Nabi berhijrah ke Madinah kan, dekat Madinah tu dah ada orang Yahudi tu tak? Dan Yahudi yang dah duduk dekat Madinah tu bukan Yahudi yang baru pindah, yang dah beranak pinak, bercucu, cicit, dah dah 500 tahun tuan. Kerana mereka yakin bahawa Nabi yang terakhir yang Allah dah janjikan dalam Taurat dan Injil akan lahir di bumi Jaziratul Arab. Dan mereka yakin dalam bacaan mereka Nabi ni akan lahir di bumi Yasrib. Itu keyakinan orang Yahudi. Tuan-tuan, kita tengok juga saya sempat tengok betul ke Nabi kita ni, Nabi Muhammad ni dah diceritakan dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat dan Injil. Kita tahu kitab Taurat dan Injil yang asalnya tak ada dah diubah oleh pendeta-pendeta mereka. Kenapa mereka ikut hawa nafsu mereka? Benda yang Allah harapkan dihalalkan, benda yang tak ada dimasukkan dalam kitab. Sebab itu kitab ini kita tak boleh pakai dah. Kita bila turunnya Al-Quran, Quran lah yang paling sempurna. Manakala kitab yang lain ni kita wajib iman, kerana itu rukun iman. Tetapi kitab ini tuan-tuan tak boleh jadikan panduan. Cuma ada beberapa part yang kita boleh, bukanlah kita nak kata kita nak percaya, tetapi ada beberapa perenggan daripada dalam kitab, sama ada kitab Injil atau kitab Taurat itu, yang boleh kita lihat betul ke Nabi kita dah diramalkan ada akan dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Saya sempat tengok tadi ketika Nabi Musa alaihissalam di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama dalam kitab Injil ni tuan-tuan, Taurat lah. Surah yang ke 18. Dia ada surah juga tuan-tuan. Ayat yang ke 17 hingga 19. Saya tak baca lah bahasa Yahudinya. Kalau saya baca terkejut pula tuan-tuan. Saya baca terjemahannya je. Apa Nabi Musa kata? Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka
dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan orang yang tak mendengar segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku daripadanya akan kutuntut untuk dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS, apa Allah kata dalam ayat dalam kitab mereka ini, bahawa Allah akan bangkitkan seorang Nabi di kalangan saudara mereka seperti engkau ini, seperti Nabi Musa. Dalam ayat ini tuan-tuan difahami apa dia? Allah akan bangkitkan seorang Nabi di antara dua saudara, daripada keturunan dua saudara ini, iaitu daripada dua anak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ada dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Ishak ni lah lahirnya keturunan Yahudi. Dan Nabi Ismail itulah dikatakan ayat ini merujuk kepada keturunan Nabi Ismail ini. Allah kata akan lahir seorang Nabi seperti engkau, iaitu seperti Nabi Musa yang membawa syariat baru. Nabi Musa akan dibawa syariat yang baru, yang diikuti oleh orang Yahudi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Tuan-tuan, Nabi tak bercakap melainkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Ini buktinya bahawa Allah pun sebut dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini tak bercakap mengikut hawa nafsu, tapi Nabi bercakap berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Sama seperti apa yang Nabi beritakan dalam kitab Taurat. Baik, itu kisah Nabi Musa. Nabi Isa pula dalam apa nama kitab Injil Perjanjian Baru, Yohanes, surah Yohanes, surah ke-16 ayat 12 ke 14. Ini sikit hari lagi tuan-tuan boleh jadi dapat jejak sedikit. Apa Nabi Isa kata? Dikisahkan ketika ini Nabi Isa dah nak ditangkap untuk dibunuh. Maka Nabi Isa pun beritahu kepada Hawariyun, kepada pengikut-pengikut dia, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, iaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, dan itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan berikan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan dia akan memuliakan aku. Sama tuan-tuan macam Nabi Musa pernah cakap, Nabi yang akan datang ini nanti, Nabi yang akan Allah bagi wahyu, dan dia tak bercakap melainkan semuanya daripada firman Allah Ta'ala. Dan ayat ini beritahu Nabi itu nanti akan memuliakan aku. Maksudnya Nabi Muhammad ialah Nabi yang memuliakan Nabi Isa AS. Betul. Kerana Quran sahajalah yang telah mengangkat balik maruah Siti Maryam, yang telah dihina dan dicaci maki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tak percaya Nabi Isa. Orang Yahudi tuduh bonda Maryam itu, maknya Nabi Isa itu, sebagai perempuan yang jahat. Tapi bila datang Islam yang mensucikan semula, Islam beritahu bahawa Maryam dan Nabi Isa itu salah satu pertanda kebesaran Allah Ta'ala. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi tahu. Maka tuan-tuan, fahamlah kita, orang Yahudi dah berperancangan lebih beratus tahun. Mereka nak kalau boleh Nabi yang terakhir itu lahir daripada keturunan mereka sendiri. Dan mereka sanggup tuan-tuan untuk berkahwin dengan orang tempatan, dengan harapan tak apalah, campur-pencampurlah kata dia. Yang penting Nabi yang last tu nanti biar kami punya keturunan. Itu harapan mereka. Tetapi wa makaru wa makarallah, mereka buat perancangan, Allah pun buat perancangan. Maka tuan-tuan, pada 12 Rabiul Awal tahun gajah tadi itu, kerana 50 hari sebelum kelahiran Nabi, berlaku satu peristiwa. Tentera bergajah pimpinan Abraha yang tak puas hati bila orang pergi ke Mekah, orang tawaf di Kaabah,
dia buat juga rumah ibadat gereja dia yang besar, yang cantik. Daripada marmar, daripada apa nama, belian lah semua lah, dengan harapan orang datang ke tempat rumah ibadat dia. Tapi orang tak pergi, orang tetap pergi ke Kaabah. Oleh kerana dimarah sangat, orang tak pergi ke rumah ibadat yang dia baru buat, dia nak robohkan pula. Ni. Dan antara yang dibawa sebagai bala tentera ialah gajah. Tetapi kita tahu, kita dah baca dah, dah ramai orang cerita dah. Anak-anak kat sekolah pun dah tahulah cerita dia. Mereka tak berjaya nak robohkan Kaabah. Kenapa? Allah dah lindungi Kaabah itu semua. Dengan apa? Allah tak hantar Allah tak hantar dinosaur, Superman, Batman, semua tahu. Allah tak hantar tu. Allah hanya hantar burung sebagai tentera ni untuk melindungi rumahnya yang mulia, itu Kaabah. Oleh kerana peristiwa itu berlaku 50 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa itu diambil dan dikatakan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi kena jelaskan tuan-tuan pada anak-anak kita, kenapa tahun gajah tu ada. Bukan saja-saja nak letak gajah tu, tetapi ada peristiwa yang berlaku di sebalik hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, 12 Rabiul Awal tahun gajah, malamnya itu, malam yang telah dijanjikan, malam yang telah ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi di bumi Yasrib. Mana-mana perempuan yang hamil, perempuan Yahudi yang hamil, yang dah nak lahirkan, malam itu dikumpulkan tuan-tuan. Pendeta Yahudi yang duduk di Yasrib itu dah kumpulkan mana-mana perempuan yang hamil. Mereka, dia nak kalau boleh setiap bayi yang lahir, pada malam itu nanti akan dicek, akan ditengok betul tak lahirnya bayi, dan itulah nanti yang akan dijadikan. Ditengok sama tak dengan apa yang telah diramalkan lagi tak Taurat dan Injil. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pada malam itu dikatakan 20 April 570 Masihi, planet Mushtari dan planet Zuhal berada di satu garisan yang sama di sebelah ufuk timur. Saya dapat cerita ni pada Ustaz Hanafiah, pengurus itu. Dia dah dari falak ni, menyebabkan malam itu apabila dua planet ini duduk di satu jajaran yang sama, malam itu dikatakan penuh dengan cahaya, malam kelahiran Nabi itu. Dan pada saat malam itulah orang Yahudi dan pendeta Yahudi ni, dia yakin sungguh inilah dia saatnya, kita akan nantikan Nabi yang terakhir itu akan lahir. Kalau ikut dalam ramalan mereka, Nabi akan lahir dalam mana? Di bumi Yasrib, di Jaziratul Arab. Dan mereka telah buat persiapan atau persediaan itu berabad-abad lama. Tetapi macam yang kita sedia maklum, Allah telah membuat satu perancangan yang lebih hebat, bukan di bumi Yasrib. Walaupun orang Yahudi dah duduk dekat bumi Yasrib berabad-abad lamanya, tetapi Allah telah lahirkan daripada seorang wanita yang bernama Aminah, yang baru saja tuan-tuan, dalam 2 bulan kandungannya suaminya meninggal dunia. Siapa dia? Bonda Nabi SAW. Amin. Maka pada subuh hari Isnin itulah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan peliknya tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang Yahudi, perempuan Yahudi yang mengandung, yang patutnya malam itu melahirkan, tak ada seorang pun yang lahir malam itu. Tak ada seorang pun lahir. Apabila tak ada seorang pun bayi Yahudi yang lahir pada malam itu tuan-tuan, pagi itu pendeta Yahudi menjerit sebuah hati dia, celakalah kami, celakalah Nabi, katanya. Kerana apa? Malam yang betul dalam kiraan dan ramalan mereka, malam itulah akan lahir Nabi yang telah dijanjikan, bayi yang dijanjikan itu. Tetapi tak lahir, seorang pun tak lahir. Rupanya Allah Ta'ala dah lahirkan
di bumi Makkah. Maka tuan-tuan, orang Yahudi mulai hari itu mereka merasa kecewa yang amat sangat. Peras nongging orang. Peras nongging tuan-tuan, orang Yahudi dah tak ada peluang lagi tuan-tuan. Mereka dah tunggu 500 lebih tahun supaya bayi ataupun Nabi yang terakhir itu lahir daripada keturunan Yahudi. Tapi Allah tak berkehendak demikian. Masa peluang itu tak ada lagi dah tuan-tuan. Kerana mereka sendiri tahu, lepas hari itu, lepas yang mana mereka dapat lihat tanda ni, apabila cahaya yang begitu terang pada malam itu muncul di langit, dan pada tarikh yang telah disebutkan tadi, maka tak ada lagi peluang untuk mereka nak dapatkan yang namanya Nabi terakhir itu lahir daripada keturunan orang Yahudi. Sebab itu tuan-tuan, Yahudi lain daripada perangai-perangai mereka yang jahat daripada dulu. Maka apabila Nabi yang terakhir itu bukan daripada kalangan orang Yahudi, mereka dah menaruh dendam yang amat sangat pada orang Islam. Baik itu Nabi kita. Kalau kita baca sirah ni tuan-tuan, saya tak boleh cerita habis sebab kita punya pengajian sirah belum masuk lagi tuan-tuan. Kalau saya cerita malam ni tak cerita. Kalau nak tahu nanti cerita lah, kena ikut kajian lah. Itu pun beratus tahun habis. Sebab kitab yang sebab tu tebal tuan-tuan. Sirah ni tuan-tuan, dia sekarang ni lah ada buku yang ada gambar-gambar kan. Ada dia punya tu nota-nota sikit. Kalau ikut sirah ni bukunya dia tulisan je tuan-tuan, macam buku kitab sejarah kita tu lah. Yang Pak Ma'un baca tu kata sebutlah kisah kan. Kisah sang kajian apa? Hang tua tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita hadiah dengan kelahiran Nabi. Sebab itu kita sambut Maulid ni sebenarnya kita nak bersyukur. Kita nak bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Allah telah hadiahkan kita dengan kelahiran Nabi inilah. Nabi telah mengubah dunia. Dunia yang telah dalam kegelapan jahiliyah, zulumat, maka lahir Nabi. Maka dengan keberkatan wahyu yang turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia kembali segar balik tuan-tuan, kembali bercahaya. Itulah jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sambut hari Maulid ni kerana kita nak bersyukur sungguh-sungguh dengan Allah Taala. Selain itu tuan-tuan, dalam kita menyambut Maulid ini juga kita nak tengok 3 perkara lah. Malam ini kalau sempat kita tengok 3 perkara. Nampak? Cerita sikit lagi 15 minit nak masuk Isyak. Pengusilah pesan tadi, Isyak habis dah. Lajak je, payment potong sikit. Tak dua-dua Dah makan tu belum? Lepas tu Nabi awal. Tuan-tuan, kalaulah kita rasa untuk sambutan Maulid ni kita nak lain daripada yang lepas-lepas, kita tak nak cara yang sama je tuan-tuan. Okeylah nak berharap tu boleh, nak baca, nak buat apa, nak buat bunga telur ni boleh ni nak buat apa pun boleh. Cumanya kalau boleh adalah sedikit perubahan dalam diri kita tuan-tuan. Bila kita sambut Maulid ni, kemudian sebelum kita nak pergi ke Maulid yang tahun depan, dalam tempoh itu sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buat perubahan dalam diri kita. Kalau kata kita cinta Nabi, kalau kita kata kita sambut Maulid nak sayang Nabi, nak ingat Nabi tuan-tuan, mari kita tengok 3 perkara. Pertama sekali, untuk sambutan Maulid ni saya nak ajak diri saya tuan-tuan, kita tengok dulu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni dah selesai ke belum tuan-tuan? Kalau kata kita cintakan Allah, kita ikut cintakan Nabi, kan? Kalau Allah sebut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah Ta'ala. Kalau wahai Muhammad katakan kepada umatmu, kalau kamu kata kamu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Baik tuan-tuan, kita dah ikut Nabi ni. Pertama, kita cek balik hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Paling basic tuan-tuan, asas solat ni.
Ni boleh kau nak dengar tuan-tuan apa Ustaz cerita solat. Tuan-tuan, mari kita cek balik. Okeylah tuan-tuan dah solat. Sekarang ni tuan-tuan waktu solat kita dah awal kan? Subuh 5.41. Zuhur 12.54. Maghrib asar 47 minit. Maghrib 6.55. Isyak 8.4 minit. Tuan-tuan, semua waktu solat ni lah waktu Allah panggil kita. Waktu solat ni Allah panggil kita. Saya nak tanya pada diri saya lah dengan tuan-tuan ni. Allah panggil kita contoh pada pukul 5.41 untuk waktu subuh. Tuan-tuan memenuhi panggilan Allah tu pukul berapa? Cuba cek diri kita balik. Allah panggil kita waktu subuh tu 5.41 kan? Itu waktu punch in Kalau pakai punch card lah atau kan pakai tamrin kan? Itu waktu dia. Tapi tuan-tuan datang masuk ataupun datang nak menyembah Allah tu pukul berapa? Cuba cek balik. Pukul 5 bekerja cemerlang APC insyaAllah. Tapi tuan-tuan, kalau tanya majoriti kita hari ni, terutama anak-anak kita hari ni, ya kita pun kadang-kadang tak apalah, kecil lagi, tak apalah, muda lagi, tak apalah dia penat, tak apalah. Anak-anak kita atau diri kita sendiri, pukul berapa sebenarnya yang betul-betul kita memenuhi panggilan Allah? Kalau benda lain tuan-tuan, kita kejar tak? Mall tu belum buka lagi kan? Ada jualan murah kan? Cuba tengok kalau setiap kali nak keluar iPhone baru kan? Ya Allah, orang beratur. Itu dalam keadaan kata tak ada duit tu kan? Dia punya beratur tu, ya Allah. Atau apalah jualan yang ada, jualan mega ke, jualan apa ke kan, yang ada tu belum buka lagi, dah beratur orang. Boleh tunggu setengah jam awal, sejam awal pun ada tuan-tuan Kalau kat hutan bandar tu ada apa? Luna apa? Bukan luna maya tau, luna lampu tu jam jalan. Aku balik masjid, geram aja ramai orang tak tengok lampu kan, seronok tengok lampu tak pergi lagi. Saya tak pergi ramai sangat orang. Saya nak pergi, hari orang tak ada ni, siang orang tak ada Dah tengok tak? Dah tengok tak? Belum lagi Mak Haji nak ajar dah tengok? Belum lagi Pergilah tengok RM15 ni kan? Orang fikir juga dia ni RM15 je bayar tak kuasa rasa sekali Dia promote juga lah Kalau bab lain tuan-tuan, bab dunia kita boleh awal ataupun kalau bos kita lah nak buat meeting, kita boleh lebih awal. Tapi Allah panggil ni, kita boleh boleh berala-balai orang kata Jangan tuan. Kalau kata kita nak jaga hubungan Allah ni, untuk maulid tidak buat perubahan, kalau boleh segerakan. Solat dah, tapi tak awal waktu. Macam mana kita nak dapat perhatian, kasih dan sayang Allah Ta'ala? So jagalah solat kita tuan-tuan. Perbaiki dengan kita solat tu kalau boleh di awal waktu. Sibuk macam mana pun, didik anak-anak kita solat, jangan tinggalkan. Dah solat, pastikan solat itu pada waktu. Inilah nanti tuan-tuan yang akan menjadikan kita ni bagaimana kita dengan Allah Ta'ala. Hari ni macam-macam kan berlaku di kalangan kita, macam-macam yang berlaku, macam-macam fitnah tuan-tuan. Kita pun dah Allah tengok nak baca berita yang ada dekat yang lalu dekat Facebook, kita pun ngeri tuan-tuan. Masalah yang berlaku ni, semua orang terlibat, daripada peringkat atasan sampai bawahan, semuanya fitnah. Fitnah ni bukan yang fitnah tu tak, dia fitnah ni dalam masalah ujian. Semuanya ujian tuan-tuan. Kita baca pun ngeri tuan-tuan. Dulu pergi toilet pun rindu kan. Malah nak sebut tapi terpaksa. Sebab orang perempuan dah tengok saya. Mak-mak kan, abang-abang, tahu tak kisah yang berlaku baru ni? Dah bagi duit raya dah. Kena setiap awal tau,
Ni raya tak lama dah. Lepas ni bulan Rabiul Akhir. Lepas ni Rejab. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Lepas tu raya. Ada 6 bulan lagi nak siap balik raya. Siaplah. Kalau tak bagi, tuan-tuan, itu belum lagi yang lain-lain, tuan-tuan. Kita pun Allah. Jadi baliklah pada agama. Apa-apa pun sebenarnya kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kita semua. Tak ada masalah yang tak boleh selesai kat dunia ni. Tapi kalau kita jaga hubungan dengan Allah, dengan solat tadi tu, ikut waktu dia, maka insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, kan Nabi tinggalkan kita 2 perkara kan. Sebagai pusaka yang kita kena jaga ni sungguh-sungguh. Taraktu fiikum amrain, kata Nabi. Lan tadillu in tamassaktum bihima. 2 perkara aku tinggalkan, kata Nabi, kamu takkan sesat kalau kamu pegang pada 2 ni. Pertama sekali, Al-Quran, kitab Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau benda lain tak boleh baca, itu tak apalah, tuan-tuan. Tapi jangan Quran tak boleh baca. Jangan sampai satu saat orang lain yang bacakan Quran untuk kita. Itu pun surah Yasin saja. Itu pun malam Jumaat seminggu sekali, tuan-tuan. Ataupun baru meninggal 3 hari, 7 hari, 100 hari je. Lepas tu tak ada lagi lah. Yang namanya Quran itu jadi teman kita. Benda lain kita boleh keluar duit. Astro, Bill Unify, loan kereta, loan motor, loan apa, tuan-tuan. Kita boleh buat rumah kita daripada kecil nak besar. Daripada rumah anti-million nak rumah penelak. Contoh. Rumah pula sekarang bukan makin murah, tuan-tuan. Nanti tanya Datuk Jafi. Kalau dunia kita boleh upgrade diri kita, Quran, takkan kita nak takut lama lagi. Takkan kita nak baca berangkat lagi. Tak malu lah nak belajar kan? Dah tua dah apa. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran ini kena baca. Sebab tu namanya Quran. Al-Quran itu maksudnya bacaan. Quran ini bukan diturun untuk semata-mata jadi frame. Jadi apa? Letak untuk cantik semata-mata. Ataupun ada orang jadikan Quran ini alau hantu. Alau hantu, tuan-tuan. Dia ingat macam cerita tu Cina aja tampal dekat dahi tak gerak tu kan Bukan begitu. Quran ni untuk dibaca, untuk diamal. Sebab itu baru ni Imam Mekah sembahyang kan, solat dekat Masjid Negara malam kan, dia pun khutbahnya berkenaan Al-Quran. Al-Quran ni, tuan-tuan, kita kena baca, kita kena tadabbur je. Baca Quran tu kalau dah baca pandai dah, tengok terjemahannya. Kalau boleh pergi kelas-kelas pengajian tafsir ke dan sebagainya. Nak faham sungguh-sungguh Quran ini barang pusaka Nabi yang Nabi bagi pada kita, so kita jaga. Tapi kalau kita buat Quran ni, tuan-tuan, macam indah tak indah. Quran hanya baca bulan Ramadan, habis kata Ramadan tutup, letakkan rak, tahun depan Ramadan berbuka balik, tuan-tuan. Mana? Jadi marilah kita sama-sama ubah diri kita untuk kita sama-sama tengok Quran kita balik. Bacalah Quran. Ustaz tak pandai baca, belajarlah. Cari guru-guru. Jangan yang free je datang. Jemput guru tu rumah, bayar dia. Jangan bayar RM50 sebulan. Ini RM50 sebulan, tuan-tuan, bayar kat ustaz. Kelas 4 kali pula tu, bagi 4 RM50. Ustaz tu beli KFC pun tak lepas sebulan. Cari guru. Kalau tak boleh baca Quran lagi, cari guru. Nak belajar pergi kelas, malu, jemput ustaz datang rumah, bayar dia. Tuan-tuan, boleh jadi wajib sebenarnya. Kalau kita sampai tahap kita tak boleh baca Quran, boleh jadi wajib untuk kita cari guru yang boleh ajar kita sampai kita pandai baca Quran. Jangan berkira, tuan-tuan. Sekarang ni sudahlah, cukuplah kita dengan berita-berita data-data mengatakan generasi hari ini
Banyak yang buta Quran, tuan-tuan. Dia tak pandai lagi baca Quran. Cukuplah. Kan dah isyak dah. Tuan-tuan, sebelum kita nak sembahyang isyak ni, yang terakhir, sunnah. Nabi tinggalkan kita Quran tadi dan sunnah. Sunnah Nabi ni ada banyak, tuan-tuan. Sunnah Nabi ada banyak. Selain daripada al-hadis yang kita baca tu kan, perkataan Nabi. Nabi ni sunnahnya sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, aqwal, af'al, atau takrir Nabi. Dia sunnah ni bukan semata-mata apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat sahaja. Ada benda-benda yang melibatkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau diam Nabi itu pun itu merupakan namanya as-sunnah. Baik. Sunnah ni apa? Selain daripada kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kalau benda lain kita boleh baca, hadis Nabi itu pun kita boleh baca juga. Jadikan apa nama bacaan hadis tu urut amalan tu paling tidak. Nak azan dulu. Azan dulu. Baik tuan-tuan, kita bagi ruang pada azan. Kita sambung sekali lagi boleh?
tuan-tuan puan-puan, sikit lagi. Yang terakhir, apa perubahan yang kita nak buat untuk sambutan Maulid kita tahun ini? Yang tadi sunnah Nabi. Baik, yang pertama tadi, kalau boleh tuan-tuan, ada dalam buku-buku hadis yang kalau tak boleh yang tebal-tebal yang nipis-nipis dan untuk kita baca. Daripada kita baca Quran kat rumah, bacakan hadis-hadis Nabi kat rumah kita. Kita ada hadis 40 kan. Kita ada hadis apa nama, berkenaan dengan amal, fadail amal itu, yang apa nama, yang orang tabligh biasa itu boleh dibaca tuan-tuan, tak ada masalah. Untuk kita galakkan amal-amal kita. Amal-amal dan atur pahala-pahala kelebihan-kelebihan. Budayakan bacaan hadis ni dekat rumah kita. Daripada kita sibuk nak baca entah apa-apa yang bukan-bukan itu, budayakan bacaan hadis. Dan yang keduanya, kalau kita tak boleh buat semua, dan jangan tinggal semua tuan-tuan. Sunnah-sunnah Nabi yang banyak. Sunnah-sunnah Nabi yang banyak. Kita jangan ingat sunnah Nabi ni tuan-tuan, dalam bab kahwin ni. Ni kan geram orang tengok. Bila bab kahwin sunnah Nabi. Nabi kahwin 4 kata dia. Pada Nabi apa? Pada isteri Nabi tu 13. Dia kata Nabi kahwin lebih ni sunnah kata. Bukan semata-mata kerana itu tuan-tuan. Sunnah Nabi ni ada banyak. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan jangan sesekali kita hina atau perkecil atau perlekehkan orang yang nak buat sunnah, yang nak laksanakan sunnah dalam kehidupan dia. Ada orang pakai jubah, ada orang pakai serban. Ingat, pakai jubah, pakai serban memang itu budaya Arab, memang pakaian Arab. Tapi kalau siapa pakai jubah, pakai serban, aku pakai nak ikut cara Nabi pakai, dapat pahala tu. Dapat pahala. Jadi jangan pula kita pelekehkan orang. Dan jangan pula orang yang pakai jubah serban ni dia ingat dia bagus sangat. Tu kena masing-masing muhasabah diri. Dan orang yang tak boleh ikut, contohnya dapat pakaian, jangan hina orang. Jangan pelekehkan orang. Jangan tuan-tuan. Banyak sunnah-sunnah Nabi. Nabi kalau nak tiru tuan-tuan, tak semua kita boleh ikut. Nabi ni dia ada amalan yang khas untuk Nabi. Contoh macam tadi kahwin 13, Nabi dia boleh buat. Nabi isterinya ada 13 orang. Kita kalau nak ikut sunnah, paling banyak pun orang lagi 4 je. Okey? Deal terima kasih. Makan pun begitu juga. Cuma orang kita ni kadang-kadang salah guna nama Nabi. Bab kambing ni sunnah ada. Tapi tuan-tuan, memang kambing tu sunnah, tapi bukan hari-hari Nabi makan kambing. Tahu? Maulid tak apalah, Maulid tak apalah. Sejuk pula kambing tu kalau tunggu je dia. Okey? Amalkan sunnah ini tuan-tuan dalam keluarga kita. Paling tidak pun ajar anak-anak kita sunnah Nabi makan tangan kanan kan. Ajar dia. Dahulukan apa yang ada di tangan kanan, semua dengan tangan. Itu sunnah tuan-tuan yang boleh kita ikut, yang boleh kita amalkan. Kita kadang-kadang risau, hari ni kanan kiri ni kena orang hentam promohnya. Okeylah kalau dia kidal tu okeylah kan, tak apalah. Ini yang tak kidal ni, nak ikut orang putih. Semua nak kiri tuan-tuan. Jadi kalau kata nak amal sunnah, buat. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Banyaklah tuan-tuan. Solat-solat sunat yang kita boleh buat. Nabi suka solat-solat tahajud. Dan bagi Nabi, tahajud tu wajib tuan-tuan. Kita kalau tak boleh buat seminggu 7 kali kan, setiap malam, buatlah ikut kemampuan. Tapi jangan tak buat langsung. Umur-umur macam kita ni tuan-tuan, kena ada amalan bangun malam ni. Jangan tinggal. Jangan kita bangun-bangun matahari dah cerah. Jangan biasakan begitu. Kena ada hari yang kita bangun awal, untuk kita bangun malam, merintih dengan Allah Ta'ala, minta Allah bantu kita. Hari ni dunia tuan-tuan sebut mencabar. Kalau hari ni tahun 2024, dunia yang ada depan mata kita ni, ya Allah, tak boleh bayangkan. Kita mungkin kita kata 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, tak macam sekarang. Kita pun dah rasa tuan-tuan. Maka apa yang terjadi akan datang lagi dahsyat. Siapa yang boleh bantu? Allah. Maka kebergantungan kita pada Allah tu kena lebih besar. Kita kena ingat, kita hari ini berhadapan dengan ancaman bukan yang sikit.
daripada atas bawah kiri kanan depan belakang tuan. Orang musuh-musuh sedang menyerang orang Islam ni daripada semua sudut. Kalau orang Islam tak ada kekuatan, kalau orang Islam masih lagi dengan apa nama, dengan budaya apa nama selesa, dengan zon selesa masing-masing, tak mustahil tuan-tuan apa yang terjadi dekat bumi Palestin hari ni dia akan boleh jadi ke tempat kita. Alhamdulillah. Ini satu peringatan untuk diri kita bersama. Kalau hari ni orang Palestin, apa yang berlaku di bumi Gaza tuan-tuan, siapa boleh tolong? Tak ada orang boleh tolong tuan-tuan. Kenapa? Kena tanya balik. Padahal keliling tu negara Arab tuan-tuan. Palestin ni bukan duduk dekat Yugoslavia, bukan duduk dekat Brazil tau, dekat tengah-tengah negara Arab. Hari-hari kita tengok mereka ni minta tolong tuan-tuan. Siapa boleh tolong tuan? Kita hanya boleh sampaikan doa kita je tuan-tuan. Tapi ingat, kalaulah kita tak berjaga-jaga, tak betul-betul persiapkan diri kita dengan balik pada agama, apa yang berlaku tuan-tuan tak mustahil boleh jadi kat tempat. Jadi kita tuan-tuan, untuk yang terakhir ni, marilah sama-sama di Maulid tahun 2024, tahun 1446 Hijrah ini, kita tekadkan azam kita untuk kita lakukan perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi insya-Allah. Dan ingat, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal sini. Mulakan ikut kemampuan kita, ikut kemampuan kita. Mula daripada diri kita, ajar anak beranak kita, kemudian kepada masyarakat kita, dan akhirnya nanti benda ni akan diikuti oleh semua orang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat kita sambut Maulid tuan-tuan, dengan kita selawat, kita ingat Nabi, kasih Nabi, sayang Nabi, mudah-mudahan inilah besok jadi bukti kita. Bila kita besok di padang mahsyar, ketika Nabi sedang tunggu kita di telaga haudnya, Nabi ni tuan-tuan akan tunggu umatnya di telaga haudnya, dan di telaga itulah Nabi akan tengok umatnya. Nabi akan panggil. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kau nak kenal umat kau besok dekat padang mahsyar tu? Semua orang kan ramai tu, macam mana kau nak kenal umat kau? Kata Nabi, aku akan kenal umat aku. Kerana apa? Umatku besok dia akan bercahaya. Wajah umatku akan bercahaya macam kuda putih di antara kuda yang hitam. Maka tuan-tuan, kalau kita nak dapat cahaya itu, ikutlah Nabi SAW. Antaranya amalan yang boleh kita buat hari-hari dengan berwuduk. Berwuduk ni akan memberikan cahaya kita besok di hari akhirat. Mudah-mudahan nanti Nabi akan kenal kita sebagai umatnya. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf kerana salah-salah. Aku lupa dihadar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ada nak lepas sembahyang. Sembahyang tu lepas sembahyang ada acara apa? Penyampaian hadiah. Selawat dengan makan. Hadiah dulu. Makan lepas tu lah. Wallahu a'lam bishawab.